Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang pada rancangan versi baru khas buat para muslimah di luar sana. 30 minit bersama Bicara Muslimah adalah sebuah program di mana kita akan pelajari hal-hal agama yang berkaitan dengan para wanita muslimah. Saya Ustazah Ashikin dan bersama saya adalah Ustazah Azizah dan Ustazah Latifah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kami dari unit pembangunan keluarga menggunakan platform ini untuk mengetengahkan isu-isu muslimah dan kekeluargaan. Semoga program yang kami ketengahkan memberi manfaat insya-Allah. InsyaAllah. Jadi program kami ini adalah program mingguan di mana kami akan membicarakan hal-hal khusus berkaitan dengan wanita daripada petikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia seperti kelas tapi dengan segi konsep online lah buat masa sekarang ini. InsyaAllah kita akan mulakan program ini dengan kupasan dari surah An-Nur bertajukkan wanita solehah peribadi mulia. Kalau kita lihat An-Nur ini maksudnya apa? Maksudnya adalah cahaya. Diambil sempena ayat dan ke-35 daripada surah An-Nur. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Surah ini merupakan surah yang ke-24, mempunyai 64 ayat dan ia merupakan surah Madaniyah, iaitu surah ini diturunkan di Madinah. Mari kita lihat definisi cahaya itu sendiri. Cahaya ini diperlukan bila kita berada dalam kegelapan, seperti di malam hari atau ketika blackout dan sebagainya. Tapi jika di siang hari, jarang-jarang kita perlukan cahaya. Tidak kerana apa? Kerana cahaya matahari, cahaya milik Allah SWT sudah cukup terang untuk kita lihat, untuk kita mampu untuk lihat dengan terang. Begitulah surah ini. Surah ini dinamakan An-Nur kerana surah ini merupakan cahaya petunjuk kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Begitu juga kepada mereka yang berada di jalan yang benar. Mengapa kami pilih surah An-Nur? Kerana menurut Rasulullah SAW, baginda bersabda, ajarkanlah surah Al-Ma'idah kepada kaum lelaki dan ajarkanlah surah An-Nur kepada kaum perempuan. Makanya penting bagi kita, para muslimah, para wanita untuk ambil tahu dan pelajari surah An-Nur. Mungkin Ustazah Azizah boleh jelaskan agaknya mengapa surah An-Nur ni begitu penting untuk kita pelajari. Tafadhal ya Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah An-Nur ini dia mengandungi guideline yang amat clear, khususnya kepada wanita-wanita lah. Jadi seperti mana yang Ustazah Syikin bicarakan tadi tentang cahaya. Surah An-Nur ni makna dia adalah cahaya. So kat sini saya kasih contoh kita bayangkan kita kat rumah baru balik kerja. So dekat rumah ni bila kita penat baru balik kerja ni, kita nakkan satu masa macam orang panggil tu me time. Satu masa me time tu untuk kita rehat, untuk kita nak baca buku. So bila kita nak baca buku dengan merasai kenikmatan rehat tu kan, kita perlukan cahaya. Tapi kalau dekat ruang kita tu, kita tak boleh cahaya yang terlalu yang terlalu terang, ataupun tak boleh cahaya yang terlalu dim, nanti tak nampak kan. Kalau cahaya terlalu terang pula nanti macam terlalu terang untuk malam, jadi kita tak dapat rehat. Jadi kita just need macam cahaya yang just right untuk menemani kita membaca buku itu. So surah An-Nur ni dia seperti itulah, kita memerlukan this light and as kita punya guidance untuk memperingati kita tentang macam mana kita harus berkelakuan khususnya sebagai seorang wanita yang mulia, wanita yang solehah lah. Okey. Jadi bagi pendapat saya kan, surah An-Nur ni adalah seperti asas. Orang kata tu is a root lah untuk kita kembalikan diri kita seandainya kita dah terlalu sibuk ataupun dah terlalu dah terlalu banyak sangat mempelajari tentang apa-apa je lah. So surah An-Nur ni tempat kita untuk balik, untuk kita mempelajari balik, mengingatkan balik diri kita tentang macam mana harusnya kita berkelakuan sebagai seorang wanita yang solehah. Jadi kalau saya boleh tambah, wanita solehah ni di dalam pandangan sekarang dia macam-macam versi. Kalau pada waktu dahulu kan, wanita solehah ni adalah macam orang yang lemah lembut, itu yang dinamakan wanita solehah. Tapi kalau kita tengok pada masa sekarang ni kan, kita ada banyak wanita yang
telah berkehadapan untuk menegakkan sesuatu yang benar. Jadi dia tak, kadang-kadang wanita tu dia tak nampak dari segi macam dari segi fizikal kan, dia tak nampak seperti lembut, macam soft gitu, dia tak nampak. Tapi adakah berarti yang apa yang dia menegakkan itu bukan salah satu kepribadian wanita solehah? Bukan. Jadi kita kena fikir balik kepribadian wanita solehah ni daripada pandangan siapa yang kita nak, daripada pandangan pihak ini ke ataupun pihak itu ke, ataupun daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kalau kita nak menjadi seorang wanita dengan kepribadian yang mulia dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah An-Nur ni dia mengandungi banyak sangat guidelines, okey, yang akan mengajari kita macam mana kita harus berperilaku dari segi hukum, dari segi akhlak, dari segi hidup bermasyarakat, dan macam-macam lah. Itu ada yang akan kita dapat kalau kita menghayati dan belajar tentang surah An-Nur ni. Terima kasih Ustazah Azizah. So mungkin Ustazah Latifah boleh kongsikan agaknya dalam surah An-Nur ni apakah kandungan-kandungan yang Allah nak sampaikan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kandungan surah An-Nur ni ada, kalau boleh saya bahagikan, ada 5 bahagian yang kita boleh perbicarakan. Okey, kandungan surah ini merangkumi sejumlah hukum-hukum penting yang berkaitan dengan rumah tangga demi untuk membina sebuah keluarga yang mawadah dan sakinah, insya-Allah. Okey, ianya juga memaparkan sejumlah hukum yang terkait dengan perkara menjaga kesucian, kehormatan serta aurat. Okay, maka pada awal surah ini ia membicarakan tentang penjelasan hukum hudud atau perbuatan zina. Okay, hukum had qazaf iaitu tuduhan berzina, hukum li'an ketika terjadinya tuduhan berzina atau menafikan nasab anak. So tujuan semua ini bagi membersihkan atau mengelakkan masyarakat daripada penyimpangan, okay, kerosakan moral dan juga campur aduk nasab. Okay, itu yang daripada awalnya. Seterusnya, surah ini melanjutkan perbicaraannya mengenai adab, tata nilai dan etika sosial dalam kehidupan peribadi dan juga kehidupan umum. Di antara adab dan etika yang diajarkan ialah meminta izin ketika hendak masuk rumah ataupun bilik. Okay, menahan pandangan, menahan seseorang punya pandangan, menjaga kemaluan ataupun kehormatan, larangan wanita memperlihatkan perhiasan selain kepada mahramnya, perintah menikah orang yang berstatus tinggal, dan menjaga kesucian jika belum ada kos ataupun biaya untuk menikah. Jadi semua ni yang diterangkan dalam bahagian kedua. Kenapa diterangkan kat sini adalah untuk menjamin kebersihan dan kesucian diri serta istiqamah dalam atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian kedua. So bahagian ketiga pula, surah ni dilanjutkan dengan menjelaskan nilai-nilai positif berlakunya hukum-hukum. Okay, ada pada topik yang pertama tadi mengenai hukum-hukum hudud. Dan jadi yang topik yang ketiga pula dia menjelaskan tentang nilai-nilai positif berlakunya hukum-hukum dan menjelaskan keutamaan ayat-ayat Al-Quran dan keistimewaan Baitullah sebenarnya. Okay, keistimewaan ini hanya milik orang-orang yang soleh. Okay, ianya juga memperkatakan mengenai amal-amal orang kafir yang tidak memberikan kegunaan apa-apa. Maksud kat sini ialah orang-orang yang soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat satu keberkatan. Tapi orang kafir mereka melakukan satu amalannya tapi amalannya tu begitu sahaja. Jadi akan diperincikan lagi dalam tafsir bila kita discuss pada masa akan datang. Okay. Kemudian surah ini dilanjutkan dengan mengarahkan manusia kepada dalil-dalil dan bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya yang terdapat pada bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menerangkan tentang bagaimana siang, waktu siang dan waktu malam dan sebagainya. So itu dalam topik yang ketiga. Okay. Seterusnya, topik yang keempat dalam surah ini membicarakan tentang sikap-sikap orang mukmin terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Ianya memaparkan janji Allah bagi orang yang beramal soleh. Kemudian pada topik yang terakhir, ia bawa kita kembali kepada adab ataupun etika seseorang ketika bersama kaum kerabat dan juga sahabat handai. Ia menyentuh mengenai akhlak kita terhadap pemimpin dan juga etika kita menghadiri majlis. Okay, begitulah gambaran yang surah An-Nur secara keseluruhannya. Okay, insya-Allah akan kita huraikan secara terperinci bila kita membahaskan setiap-setiap ayat dalam surah An-Nur, insya-Allah. Semoga apa yang akan dibincangkan bermanfaat. InsyaAllah. Kalau kita lihat surah An-Nur ini adalah surah yang diturunkan di Madinah. So surah-surah yang diturunkan Madinah selalunya adalah yang berkaitan dengan hukum hakam, polisi dan cara kita melaksanakan hidup
seperti mana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So surah An-Nur ini diturunkan selepas 18 atau 19 tahun selepas wahyu yang pertama. So kalau kita tengok surah-surah dalam Al-Quran ni terbahagi kepada dua kategori, iaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah dan juga surah-surah yang diturunkan di Madinah. So surah-surah yang diturunkan di Mekah selalunya adalah surah-surah yang berkaitan dengan kisah-kisah Nabi, tentang percaya kepada Allah, dia more kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi surah An-Nur ni adalah permulaan di mana hukum hakam diturunkan. Jadi kenapa? Sebab apa? Sebab saya suka satu quote ni. Until the light of iman is there, there's no point on Allah's law. Maknanya apa? Sehingga kita ada cahaya dalam hati ni, kita tak akan faham dan kita susah untuk terima hukum hakam yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab itu surah-surah yang terdahulu, surah-surah di Mekah, semua Allah orang kata tu diturunkan, keutamaannya adalah percaya, more kepada hati, percaya kepada Allah dan sebagainya. So sekarang bila dekat Madinah, bila orang Islam sendiri tu dah establish, barulah hukum hakam ni diturunkan. Boleh, kalau saya boleh tambah sedikit, memang waktu itu Madinah dah membangun. Jadi bila dah membangun, kat situ dah terjadinya perniagaan, terjadinya ada perhubungan dan sebagainya. Sebab tu Allah turunkan ayat surah An-Nur ni kepada penduduk Madinah. Jadi untuk mereka macam faham apa adab-adab yang perlu dilakukan, apa-apa yang macam diorang punya guideline lah dalam kehidupan mereka sebenarnya. Sebab tu diturunkan surah An-Nur ni. Saya tambah sikit. So kalau bila kita tengok balik dalam surah An-Nur, nanti kita akan pelajari dia punya ayat-ayat dia amat detail. Dia amat detail bahas Allah akan membicarakan, Allah akan utarakan tentang hal-hal bukan sahaja kepada kaum lelaki tetapi juga kepada kaum muslimah dan bukan juga kepada masyarakat yang besar tapi juga kepada masyarakat yang segelintir pada waktu Madinah tu. So nanti insya-Allah kita akan cubalah to relatekan macam mana kita boleh ambil dia punya pengajaran daripada di Madinah tu dan kita boleh relatekan kepada kehidupan kita hari ini insya-Allah. Betul, kalau kita tengok masya-Allah surah ini adalah surah yang dianjurkan kepada kaum wanita untuk pelajari. So dekat sini menunjukkan betapa Allah SWT mengangkat darjat seorang wanita tersebut. Diceritakan, dibentangkan satu surah yang mana di dalam surah tersebut Allah menceritakan tentang bagaimana seorang wanita boleh menjaga kepribadian supaya beliau kepribadian mulia. Betul. Kalau kita lihat, seorang wanita ni adalah tunjak keharmonian sebuah keluarga. Betul. Sehingga kan pada topik kita nak masuk bilik pun diajarkan dalam surah An-Nur ni. Nak kena ketuk, very detail. Maknanya menunjukkan bahawa seorang wanita ni kepribadian dia bukan sahaja perlu jaga di luar rumah tapi di dalam rumah sendiri. Ketika kita sampaikan nak masuk bilik pun kita nak kena ada tata tu silam, nak mengetuk dan sebagainya ataupun meminta izin. Tu diterangkan dalam surah An-Nur. So saya tak sabar untuk kita mengkupaskan in detail lah sebenarnya surah An-Nur ni kerana untuk share sebagai seorang muslimah. Jadi sebagai kita punya hadaf ialah supaya semua orang akan berkeluar sebegitulah ataupun dapat nasihat yang sebegitu sama-sama dengan apa yang kita dapat dalam surah An-Nur. Betul, insya-Allah. So dalam surah An-Nur ini sendiri pelbagai penjelasan tentang masalah rumah tangga juga. Kerana apa? Kerana untuk membersihkan masyarakat. Kita tengok masyarakat ini terdiri daripada beberapa buah keluarga. Dan di mana bila seorang wanita itu menjaga peribadinya, menjaga adab dan etikanya, dia akan membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita tengok kepada hadis-hadis kadang Rasulullah pernah menyuruh rakan-rakannya berkaitan, kalau masa-masa berkaitan dengan muslimah, rujuk kepada Sayyidatina Aisyah. So mana kat sini martabat wanita tu lagi di darjat dia ditinggikan lagi. Sebab tu kat dalam surah An-Nur dia akan mengupaskan bagaimana seandainya kalau kita menghadiri majlis, bagaimana adab-adab kita dan sebagainya. So itu akan diterangkan dalam surah, if I'm not mistaken, dalam surah yang 30 lebih ke apalah, nanti kita akan terangkan lah. Yes, masya-Allah. So seperti yang Ustazah Latifah mention, Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi yang mana beliau banyak menganjurkan pelbagai perbuatan sebagai seorang wanita muslimah. Beliau juga merupakan ada juga riwayat yang di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
menganjurkan para wanita untuk belajar surah An-Nur dan juga belajar apa? Belajar kemahiran hidup. Kemahiran hidup yang mana? Iaitu menjahit. Ni dua. So maknanya kita bukan hanya perlu equip diri kita dengan ilmu, tapi juga kemahiran hidup, iaitu belajar surah An-Nur, sebab dalam surah An-Nur ada segala-galanya tentang apa yang seorang wanita perlu tahu, dan juga kemahiran hidup iaitu menjahit. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan kupasan ayat yang pertama dari surah An-Nur. Ayat yang pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud, inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat yang pertama. Kami akan bahagikan kepada 3 kategori melalui ayat pertama ini. So mari kita lihat poin yang pertama, iaitu Allah sebutkan suratun anzalnaha wa faradnaha. Surah ini kami turunkan dan kami wajibkan. Kalau kita lihat surah lain pun Allah turunkan juga. Allah turunkan sebanyak 114 surah ada dalam Al-Quran. Tapi kenapa specifically dalam surah ini Allah mulakan dengan perkataan surah ini kami turunkan? Kerana apa? Kerana untuk kita ambil perhatian yang lebih, kenapa surah ini amat penting untuk kita pelajari. Kerana apa? Kerana bukan sahaja Allah turunkan surah ini, tapi Allah wajibkan, wa faradnaha. Allah wajibkan. Wajibkan apa? Wajibkan untuk kita amalkan atau kita patuh dan taat kepada segala apa yang terkandung dalam surah ini. Seperti mana yang kita bincangkan, surah-surah sebelum ini banyak cerita tentang keesaan Allah SWT, cerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang yang terdahulu. Tapi surah ini merupakan hukum hakam yang wajib bagi orang-orang yang beriman untuk patuh dan taat. Jadi, mari kita lihat definisi. Allah turunkan surah ini. So, apakah karakteristik surah yang diturunkan oleh Allah SWT? Kita akan dengarkan huraian daripada Ustazah Azizah. Surah ini yang dimaksudkan dengan ayat seterusnya selepas suratun anzalnaha wa faradnaha, Allah tambah lagi dengan ayat wa anzalnaha fiha ayatin bayyinatin. Okey, kalau kita tengok perkataan bayinah ni diambil daripada perkataan bayanah. Bayanah tu maksudnya adalah terangkan, menerangkan. Jadi ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang menerangkan. Apa maksud ayat yang menerangkan kat sini? Adakah ayat-ayat sebelum ataupun ayat-ayat selain surah ini Allah tidak menerangkan sesuatu? Bukan. Ataupun adakah surah-surah yang lain tu dia punya keistimewaan dia lain daripada surah ini? Setiap surah tu ada berbagai-bagai ataupun keistimewaan yang berlainan. Jadi ayatin bayinatin yang dimaksudkan kat sini adalah ayat yang sangat terang. Dia menerangkan dengan terang-terangannya, dengan clear. Dia tak ada tak ada diorang panggil ambiguous. Dia tak ada macam makna terselit behind it or what, tak ada. Dia amat clear. And kenapa Allah terangkan ayat-ayat ini dengan clear? Jadi supaya kita senang faham. Jadi kita dapat ilmu ataupun dapat pengetahuan tentang hukum-hukum, tentang hal-hal kelakuan, tentang kepribadian dengan jelas. Jadi ayat ni dengan jelas. Bukan bermakna ayat-ayat lain tak jelas, tapi khususan untuk An-Nur ni, surah anzalnaha wa faradnaha, surah yang diturunkan, yang difardukan. Dan di dalamnya wa anzalnaha fiha ayatin bayyinatin. Dan surah ini juga di dalamnya ada keterangan yang amat terang. Jadi berbalik juga kepada surah punya nama. Surah ni dinamakan An-Nur, means cahaya. So kalau kita tengok kan, diri kita ni, kita ambil lah diri kita sebagai individu, kita need something, kita need cahaya tau. So kalau tak ambil diri kita pun kan, kita ambil sesuatu lah. Kalau sesuatu benda ni, dia perlukan a light untuk dia function. Seperti macam lampu ke apa kan, dia perlukan macam, bukan lampu, kita ambil remote control, dia perlukan bateri untuk dia function. Jadi untuk diri kita ni sebagai seorang manusia, kita perlukan cahaya. Okay, cahaya tu dia ada banyak definisi. Jadi surah ini ni adalah dinamakan cahaya.
Jadi seseorang tu kalau kita nak memfunctionkan diri kita dengan dengan ketakwaan, dengan functionkan diri kita dengan penuh ilmu, dengan functionkan diri kita dengan kegunaan yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. So we need that light. So we need this surah, we need kata-kata and explanation from this surah for us to function well. Itu yang dimaksudkan lah. And Allah akhirkan ayat ini dengan saya tambah sikit. So macam bayangkan kalau diri kita ni tak ada cahaya, macam mana kita nak berfungsi dengan sebetulnya dengan penuh faedahnya. Okey, so sebab tu kita perlu tahu, kita kena masukkan cahaya-cahaya informasi, cahaya-cahaya ilmu yang Allah dah siapkan di dalam surah ini kepada diri kita supaya dapat kita berfungsi. And Allah akhiri ayat yang pertama ni dengan la'allakum tatazakkarun. Okay, so apa maksud tatazakkarun ni? Kenapa Allah dah turunkan? Allah dah wajibkan untuk kita ketahui. Allah dah bilang kita dalam surah ni ada ada explanation yang clear. Lepas tu Allah akhiri dengan tatazakkarun. Allah memperingati kita lagi dengan tatazakkarun. Jadi mari kita tengok penjelasan Allah tentang tatazakkarun ni yang akan diterangkan oleh Ustazah Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Allah akhiri dengan la'allakum tatadhakkarun, bermaksud agar kamu selalu mengingatinya. Okay, maksud di sinilah ayat-ayat yang seterusnya akan diterangkan tentang hukum-hukum yang jelas dan larangan terhadap masalah dan hikmah-hikmah yang di sebalik hukum-hukum yang disyariatkan. So in the end, supaya kita memahami dan mengingati dan mengambil pengajaran dan ikhtibar daripada peringatan tersebut. Pasal perkataan tatadhakkarun ni, dia bukan sekadar mengingati sahaja. Dia adalah untuk kita mengambil pelajaran daripadanya. So maknanya nanti dalam surah An-Nur, ayat-ayat seterusnya, Allah akan menerangkan tentang pelbagai hukum, pelbagai adab dan etika. Ia adalah supaya kita mengingati dan untuk kita memahami dan mendapatkan iktibar apa maksud peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tu. So sekiranya ada hukum tuduhan zina dan sebagainya, so Allah memberi peringatan kepada kita untuk kita supaya kita macam mengambil pengajaran tu untuk kita elakkan daripada melakukannya. Itu dimasukkan dengan tatadhakkarun. Okay, dia adalah sebagai bukan sekadar peringatan tetapi sebagai kita mengambil pelajaran juga. Okay, kita cannot stop there sebagai peringatan kerana ada yang kita ambilkan konsep ni sebagai peringatan sahaja, mengingatkan diri kita. Tetapi seterusnya, step yang seterusnya yang perlu kita lakukan ialah mengambil iktibar mengambil pelajaran supaya kita tidak akan melakukannya. Itu yang dimasukkan dengan la'allakum tatadhakkarun. Betul. Kalau kita tengok sesungguhnya surah An-Nur ini berisikan ayat yang nyata, yang jelas, yang mana kita tak perlu mencari makna yang terselindung di sebaliknya. Kerana apa? Kerana ini adalah ia menjelaskan bentuk yang terbaik untuk kita cari perilaku yang ideal dalam konteks kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sebab apa? Sebab bila kita follow this guideline, kita akan menciptakan lingkungan yang bersih, yang bermoral, dan kita akan hindarkan diri kita daripada terpengaruh dengan kemaksiatan. Yes. Bila kita boleh hindarkan diri kita daripada kemaksiatan, maka kita akan mampu untuk membina sebuah keluarga yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiknya Allah letakkan tatadhakkarun daripada ayat pertama ialah di siang-siang dia kata kena ingat, kena ambil iktibar. Jadi sebab tu Allah dah bagi macam introduction bahawa dia kadang-kadang introduction tu perkataan peringatan tu boleh jadi pada akhir ayat. Tapi ni Allah tekankan pada awal supaya dengarkan supaya apa yang kita nak terangkan ni dalam Al-Quran dan ayat-ayat tersebut adalah sebagai peringatan dan juga pengajaran kepada kita semua. Sebab tu Allah letak daripada ayat pertama. Itu uniknya dalam surah An-Nur ni. Kalau saya boleh tambahkan macam la'allakum tatadhakkarun, peringatan ni kan, macam kalau kita boleh nak relatekan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni kita ada banyak role kan. Yes. Kita role kita sebagai seorang pekerja, role kita sebagai seorang ahli kat rumah, role kita sebagai seorang anak, sebagai seorang mak, kita banyak role. Jadi khususan kepada muslimah ni pun kita understand that kita banyak role. Jadi macam kadang-kadang kita melakukan role kita ni macam kita lakukan for the sake, bukan for the sake, macam kita lakukan ni as kita punya dah jadi rutin. So there are times macam kita perlukan balik that root, that asas balik lah. So sebab tu la'allakum tatadhakkarun. Jadi macam bila kita ingat balik ayat, kalau kita baca Al-Quran, kita start dengan that ayat, nanti kita akan teringat balik. La'allakum tatadhakkarun. Ayat An-Nur ni lah yang mana kita kena pelajari supaya kita tak terlupa. Jadi kita ingat kembali dia punya asas tu apa. Betul, kerana lupa itu adalah sifat semula jadi manusia. Insan kata dasarnya adalah nasia, lupa. Jadi sebab tu kalau kita tengok even hatta tentang solat, Allah dah cakap solat itu wajib, tapi
banyak kali Allah ulang dalam perkataan solat itu, dirikan solat dan lakukan zakat, banyak kali Allah ulang dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana ianya sebagai peringatan. Betul. InsyaAllah, Alhamdulillah. Maka itulah dia sedikit sebanyak yang kami dapat kongsi pada episod yang pertama ini mengenai apa itu surah An-Nur, mengapa kita pilih surah An-Nur, dan mengenai ayat pertama yang diturunkan. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan ke ayat yang seterusnya. Nantikan pada episod yang seterusnya. Dengan itu kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.